Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Rizwan bin Muhtar, merupakan pelajar separuh masa sarjana Ekonomi Islam Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. Pada hari ini saya akan membuat pembincangan berkenaan bertajuk peruntukan enakmen wakaf dan implikasi terhadap pembangunan wakaf tunai, kajian terhadap wakaf muamalat. Okey, kita akan pengenalan wakaf. Okey, wakaf pada segi bahasa perkataan nahwu bermaksud tertahan lah. Okey, dari segi istilah menahan sesuatu yang diwakafkan daripada digunakan untuk sebarang urusan kecuali gunakan urusan juga pada jalan Allah. Ini mengikut Tuah Zahili 2012 lah. Okey, konteks undang-undang wakaf dipati tidak seragam kerana wujud pada peringkat negeri dan tertakluk di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Yang kita maklum, kebanyakan wakaf-wakaf ni memang akan tertakluk pada Majlis Islam Negeri lah, negeri masing-masing Indonesia. And then dia tak ada keselarasan kat situ, kita nampak lah. Okey, undang-undang sering dilihat sebagai penghalang kepada penggunaan wakaf di Malaysia oleh kerana berbeza di setiap negeri, dia punya aplikasi dia berbeza-beza. Mungkin di Selangor, buat pengetahuan semua, kalau di Selangor dan Negeri Sembilan, dia ada akta wakaf yang khusus, maksudnya enakmen wakaf. Berbanding dengan negeri yang tak ada enakmen wakaf ni, dia direct pada Majlis Agama Islam Negeri, dan ini kemungkinan dia akan ada perbezaan lah yang ketara. Okay, daripada slide yang ketiga, Bank Muamalat Syahab kerja bersama dengan Majlis Islam Negeri. Ini konteks untuk kita buat kajian, saya buat kajian berkaitan dengan Bank Muamalat dan juga wakaf-wakaf yang berkaitan. Ada 4 negeri lah. Okey, penubuhan jawatan kuasa pengurusan bersama yang terdiri daripada wakil kedua-dua pihak, Bank Muamalat serta Majlis Agama Islam Negeri. Okey, pengenalan wakaf Selangor Muamalat dengan bekerjasama dengan Bank Muamalat sejak tahun 2012. Okey, wakaf Negeri Sembilan dengan Bank Muamalat pada 2017. Wakaf Maik ni Majlis Agama Islam Kelantan dengan Muamalat pada tahun 2018. Okey, kajian lepas. Kalau kajian lepas, kalau kita lihat, Nur Aisyah et al. 2012 berpandangan bahawa penambahbaikan undang-undang perlu dilaksanakan supaya aktiviti wakaf lebih bersama undang. Sendiri konteks undang-undang, maksudnya dari sini kita nak tengok enactment, adakah undang-undang enactment ni memainkan peranan lah kepada aktiviti wakaf itu sendiri. Okay, Ashraf dan Abdullah 2014 ini menjalankan kajian berkenaan wakaf korporat. Wakaf Selangor Muamalat yang merupakan satu model wakaf korporat yang melibatkan penyertaan badan korporat dalam pengurusan dan pembuat keputusan. Sini ada kajian oleh Ashraf dan Abdullah. Kalau lihat di sini, dia memang fokus pada Bank Muamalat lah, sebab kalau ikutkan memang antara yang badan korporat yang terawal Bank Muamalat lah yang buat kerjasama wakaf. Menurut Sharifah 2016, tanpa keseragaman undang-undang wakaf negeri, usaha untuk memantapkan pengurusan dan pembangunan wakaf di Malaysia tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ini menurut Sharifah, apa yang dalam kajian dia. Okey, menurut Siti Masyitah 2017 pula melihat enakmen wakaf Selangor pada tahun 2015 sebagai satu enakmen baru yang dinantikan selama ini berbanding dengan enakmen wakaf Selangor pada tahun 1999 kerana banyak perubahan yang berlaku dan inisiatif wakaf. Kat sini mungkin Masyitah dia berpandangan mungkin enakmen wakaf 2015 ni ada pembaruan daripada yang enakmen yang lama lah, wakaf Selangor 1999. Mungkin dia lebih bersifat contemporary.
kat situ kan, dan lebih menyeluruh. Nur Asia 2018 berpandangan bahawa penggembalaan bapa dan wakaf di beberapa negeri sejak beberapa tahun lalu maklumat tepat pada waktu dan memberi nafas baru kepada institusi wakaf itu sendiri. Kat sini mungkin okey. Metodologi kajian berdasarkan kaedah deskriptif laporan keuangan wakaf dan muamalat lah. Kat sini saya dapat dia punya data melalui laporan keuangan wakaf Selangor dan maksudnya laman sesawang lah, wakaf muamalat. Okey, data tahunan yang digunakan bermula tahun 2015 hingga 2019. Tapi tak semua data yang saya dapat lah pada laman web sesawang tersebut. Mungkin ada yang tidak lengkap. Okey, kat sini dapatan kajian yang saya sedang buat dia punya summarize jumlah kutipan wakaf muamalat pada tahun 2018. Kalau ikutkan yang ini, yang kalau ikut yang berwarna kuning ni maksudnya tak ada data lah, tak lengkap. Dia ada sukuan. Kalau ikut dia punya dari segi kutipan tu dia berdasarkan sukuan-sukuan. Maksudnya dalam setahun tu dia ada 4 sukuan. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, keempat lah. Maksudnya setiap 3 bulan tu dikira satu sukuan. Okey, kalau untuk Selangor jumlah maksudnya sukuan ketiga dan keempat tu memang tak ada data pada tahun 2018. Okey, dia jumlah kutipan kalau ikutkan 1,163,347.61. Untuk Negeri Sembilan 558,550. Untuk Kelantan 1.249. Itu kalau ikutkan Kelantan kita ada data lah untuk 2018 memang lengkap lah untuk 4 sukuan tu. Tapi kalau ikutkan di sini Selangor walaupun 2 sukuan dia sudah banyak lah kutipan dia kan, 1.163 juta. Okey, ni bagi tahun 2019 jumlah kutipan wakaf muamalat pada tahun 2019 Selangor pada sukuan ke-1 dan 2 dan ke-4 je kita ada berjumlah 1.328 juta. Untuk Negeri Sembilan ada ke-4 suku lah, sukuannya 800 berjumlah 805,000. Dan Kelantan kita hanya dapat untuk 3 sukuan pertama sahaja, maksudnya dalam 597,000. Kalau ikutkan Kedah ni memang dia adalah dengan bekerjasama dengan bank muamalat, tetapi kemungkinan pada awal-awal dia tak ada kutipan. Mungkin dari segi aspek dia kerjasama tu mungkin dia berlangsung awal lagi, kat situ mungkin tak ada kutipan lah. Kalau ikutkan memang tak lengkap lah. Okey, ini secara rumusan jumlah kutipan wakaf muamalat dari tahun 2015 hingga 2019 ini untuk ke-4 negeri lah, Selangor, Negeri Sembilan yang mempunyai enemat wakaf itu sendiri berbanding Kelantan dan Kedah ni memang tak ada. Dia tak ada enemat wakaf. Kat sini kita nak melihat dari aspek adakah enemat wakaf ni mempengaruhi kutipan, jumlah kutipan. Kat sini kita nak melihat kan. Kalau ikutkan 2018 dan 2019 ni memang lengkap sedikit lah berbanding 2015 ke 2017. Untuk Kedah memang kita ada rekod lah, dia baru dia kerjasama. Okey, secara rumusan Negeri Selangor menunjukkan rekod kutipan yang terbesar berbanding negeri lain lah. Sebab mungkin dia antara yang terawal kalau ikutkan antara negeri yang terawal membuat kerjasama dengan bank muamalat dari segi kutipan wakaf. Okey, negeri Kelantan walaupun negeri Kelantan ni dia mencatat kutipan yang meratakan. Kalau ikutkan walaupun dia tidak ada enemat wakaf yang spesifik, tetapi tak biarlah dia punya kutipan ni agak merasakan. Mungkin dari aspek kesedaran mungkin dia nak berwakaf dan ialah kalau kita tahu Kelantan ni memang terkenal dengan negeri Serambi Mekah lah, itu bukan kan. Mungkin dari segi
Okey, berbalik pada negeri Kelantan tadi, kalau kita ialah mungkin kesedaran Islam tu tinggi, so mungkin walaupun tidak terdapat enakmen wakaf yang lebih spesifik dan terperinci, sampai jumlah kutipan tu agak merasakan. Okey, kat aspek kita boleh dah kaji dari faktor-faktor lain lah kan. Okey, kat sini boleh kita simpulkan bahawa saya cuba buat implikasi dasar dan kesimpulan peranan enakmen wakaf memberi impak pada jumlah kutipan, seterusnya memperlakukan lagi perkembangan wakaf tunai. Kalau kita tengok memang Selangor, dia jumlah kutipan tu memang melebihi lah daripada negeri-negeri lain lah, kita buat perbandingan. Mungkin dari segi faktor yang wakaf tu memang dah lama establish, dan juga dia dari segi agresif lah dia punya pergerakan kutipan dan juga promosi. Jumlah kutipan boleh diperkembangkan melalui aktiviti, kesedaran dan juga insentif. Kat sini mungkin kita boleh kaitkan dengan wakaf Selangor, macam mana dia buat aktiviti dan juga kesedaran kan pada orang ramai, pada orang awam khususnya. Okey, dan juga insentif ni mungkin lebih segi aspek pengecualian cukai, maksudnya mungkin dari segi daripada syarikat badan korporat dan juga individu kan, dia dapat insentif cukai, tax relief. Kat sini mungkin kelebihan lah. Mungkin salah satu anjakan menarik orang awam untuk membuat ni wakaf. Ini peranan enakmen wakaf dari aspek tabik urus, mudah urusan. Ini lebih dari segi aspek mungkin kita kaji dari enakmen wakaf tu membantulah dari segi tabik urus. Ialah mungkin ada lebih spesifik enakmen wakaf, dengan adanya enakmen wakaf yang lebih spesifik, mungkin tabik urus mungkin lagi mudah dan juga urusannya lagi senang. Tak perlu mungkin kalau berbanding dengan yang tak ada enakmen wakaf ni, kemungkinan besar dari segi kelulusan tu mungkin lambat, sebab dia mungkin ada dia punya hierarki dari segi kelulusan. Mungkin dari segi kalau guna enakmen wakaf ni mungkin dia dah mudah urus dari segi aspek kelulusan tu, mungkin cepat dan juga tapi urus yang mudah lah. Dan dia akan reflect lah agih wakaf yang tekad dan efisien ya, of course lah, sebab kalau mungkin ada enakmen wakaf ni kemungkinan dia punya dari segi sistem dia punya agihan tu lagi cekap, efisien. Mungkin ini kajian lanjut saya mengusulkan mungkin buat analisis model lah. Maksudnya kat sini kalau kita guna model statistical model mungkin lebih nampak ketara lah perbezaan yang menilai kesan enakmen wakaf pada kutipan wakaf. Kat sini mungkin kita boleh buat kajian lebih lanjut. Mungkin kat sini lebih relevan lah kajian. Saya rasa itu sahaja saya punya perbincangan, saya semua bincangan pada waktu ini. Okey, saya akhiri dengan ucapan terima kasih.